Okey, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi. Saya Luqmanul Hakim. Okey, hari ini kita bercerita tentang topik jenis-jenis adat. Okey, yang kita faham adat ni biasa kalau kita dengar macam orang nak beranak, orang nak kahwin, itu kita perlu adat, macam adat meminang dan sebagainya. Tetapi pernahkah kita tahu sebenarnya adat ini adalah satu perkataan yang besar, namun di bawah adat tu ada 5 tahap. Iaitu 5 tahap. Iaitu pertama, adat nan sebenar adat, adat nan teradat, adat nan diadatkan, adat istiadat dan adat resam. Okey, jadi saya akan terangkan satu persatu jenis-jenis adat ini. Okey, yang pertama, adat nan sebenar adat. Okey, adat nan sebenar adat bermaksud alami, maksud kejadian yang telah ditentukan oleh Tuhan. Okey, sebagai contoh, adat api membakar, adat mencencang putus, adat air membasah. Maknanya benda-benda ini tak boleh lari daripada itu, telah adat yang ditentukan oleh Tuhan kepada suatu benda. Okey, sebagai contoh, kita guna api. Adakah orang membasuh guna api? Tidak. Sebab adat api itu membakar. Jadi adalah mustahil bila kita membasuh menggunakan api. Jadi itu yang dimaksudkan adat api membakar. Suatu perkara yang memang kita tak boleh ubah, sudah jadi alami. Sebab itu bila orang yang melakukan di luar jangkaan, seperti contoh keramah-keramah wali, orang kata, oh, di luar adat pemikiran. Itu maksud di luar batasan pemikiran manusia. Yang kedua adalah adat nan teradat. Adat nan teradat ni iaitu sebuah benda yang menjadi fitrah manusia. Okey, sebagai contoh, adat lelaki berkahwin dengan perempuan, adat manusia berpakaian, adat haiwan bertelanjang. Jadi bagi kita manusia, adakah pelik kalau kita melihat seorang lelaki berkahwin dengan lelaki? Pasti pelik. Walaupun hakikatnya benda tu boleh berlaku. Itulah bermaksud adat nan teradat. Okey, yang ketiga adalah adat nan diadatkan. Ini yang dimaksudkan dengan undang-undang. Adat nan diadatkan bagi masyarakat Melayu adalah Al-Quran, iaitu yang diturunkan oleh Allah, undang-undang yang digunakan oleh manusia, iaitu Al-Quranul Karim, hadis-hadis dan sunnah-sunnah, ijma' ulama' dan qiyas. Jadi 4 perkara inilah adat nan diadatkan. Jadi telah diadatkan oleh manusia, telah ditetapkan oleh manusia. Dan Tuhan bagi panduan pada kita. Sebab itu adat orang Melayu akan cakap adat nan bersendikan syarat nan bersendikan kitab Allah, adat syarat menambat, adat mengalang. Itu yang dimaksudkan adat nan diadatkan. Yang keempat, adat nan istiadat. Inilah adat istiadat inilah yang kita masukkan adat perkahwinan, adat bekerjan, adat naik tabal dan sebagainya. Itulah adat-adat yang dilakukan oleh masyarakat, dan adat setiap istiadat di setiap tempat berbeza-beza. Dia adalah mengikut pertama dari segi kawasan di sekitar itu, bagaimana masyarakat berinteraksi dan bagaimana alam sekeliling. Jadi adat istiadat itu yang membezakan kita sebagai manusia. Dan yang akhir sekali adalah adat resam. Adat resam ni adat yang boleh berubah-ubah, ataupun secara popular ni kita memanggil sebagai budaya popular. Macam contoh, pada zaman awal 40-an atau 50-an, adat dia adalah orang memakai baju kemeja, sebuah yengki dan sebagainya. Tetapi bila masuk tahun 80-an, orang dah bela rambut panjang macam rock-rock sikit. Itu adalah adat resam pada zaman itu. Dan sekarang orang mungkin akan ikut cara-cara Korea, ala-ala Korea. Zaman dulu orang yang kulit-kulit putih ni orang panggil pondan. Tapi sekarang orang kata handsome. Jadi itu berubah adat resam. Jadi perkara itu sering berlaku dan berubah-ubah. Jadi bila kita sebut pasal adat, janganlah kita peningkan kepala, janganlah kita terus menuduh, kata adat ni tak betul, adat ni tak betul. Jadi kita kena kategorikan dulu adat mana yang kita nak bawa.